Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Ina. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat. Hari ini insya-Allah kita akan belajar tata bahasa iaitu kata bilangan. Murid-murid boleh rujuk muka surat 72. Kita teruskan. Apa dia kata bilangan? Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah prasana nama. Kata bilangan terbahagi kepada kata bilangan tentu. Maksudnya dia dah tetap. Contoh dia 2, 30, 500, 1000, 18, 1 juta. Itu bilangan dia bilangan dah tentu. 2 batang pen. Seterusnya, kata bilangan tak tentu. Bilangan dia kita tak tahu berapa sebenarnya. Contoh dia, semua. Para, beberapa ataupun segala. Contoh dalam keadaan yang ramai, semua. Tapi kita tak tahu bilangan dia ada berapa. Semua tu maksudnya semua yang terlibat. Ataupun beberapa. Segala. Kita tak tahu bilangan dengan tepat. Yang ketiga, kata bilangan himpunan. Contoh dia, ketiga-tiga berguni-guni. Ketiga-tiga orang murid. Contoh. Berguni-guni buah rambutan. Tak tahu berapa dalam tu. Kata bilangan pisahan. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Masing-masing, setiap. Yang terakhir, kata bilangan pecahan. Contoh dia, separuh, setengah, 1/3, 1/4, 2/5. Itu adalah kata bilangan pecahan. Kita teruskan. Murid-murid boleh rujuk muka surat 72. Kita baca dan nanti kita kenal pasti perkataan kata bilangan. Petikan hari ini adalah pusaka bangsa. Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Petikannya adalah, tarian dabus ialah tarian tradisional yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah dabus. Rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tembusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Namun begitu, untuk lebih meriah, sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus tetapi dipanggil bardah. Daripada sebahagian petikan yang kita baca ni, terdapat beberapa kata bilangan. Cikgu harap murid dapat kenal pasti kata bilangan yang terdapat di dalam petikan ini. Kita lihat sama-sama. Pertama, beratus-ratus. Yang seterusnya, beberapa. Ada lagi tak?
Okey, kita teruskan lagi. 3. Kata bilangan tentu. Okey. Lagi. 7. 8. Okey, ada lagi. Okey, kita teruskan. Kita sambung petikan tadi. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berkhatan dan berendol. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Okey, kita kenal pasti kata bilangan yang terdapat dalam petikan ini. Pertama, 6. Seterusnya, sebulan. Lagi. Semua. Sebahagian. Dan juga sepanjang. Okey. Apabila murid telah mengenal pasti kata bilangan. Okey, kita teruskan dengan melengkapkan kata bilangan yang telah dikenal pasti ke dalam peta bulatan. Okey, kata bilangan pertama beratus-ratus, beberapa, 3, sebulan, semua, sebahagian, 7 dan juga 8. Okey, murid perlu melengkapkan peta buih ini di dalam buku tulis. Contoh ayat yang mengandungi kata bilangan. Okey, kata bilangan pertama, beratus-ratus. Okey. Kata ini tadi terdapat dalam petikan. Ayat yang boleh dibina. Masjid yang dibina beratus-ratus tahun dahulu masih utuh. Contoh ayat yang kedua, kata bilangannya adalah beberapa. Okay. Contoh ayat, Wan Azwa mempunyai beberapa buah kereta mewah. Okay. Kata bilangan yang ketiga adalah 3. Ada kesalahan. Okay. Contoh ayat, Encik Syafiq menebang 3 batang pokok kelapa yang condong ke arah rumahnya. Ini adalah contoh ayat yang mengandungi kata bilangan. Okay. Kita teruskan. Okey. Untuk tajuk yang kedua, kemahiran mendengar dan juga bertutur. Okey. Murid-murid boleh rujuk muka surat 73. Okey, terdapat perbualan tentang semutar datuk. Okey. Okey, apa dia semutar? Semutar merupakan kain yang dililit di kepala lelaki. Okey, cuba tengok. Ni. Kain yang dililit di kepala lelaki. Okey. Ini pun adalah semutar berlainan dengan tanjak. Okey. Okey, kita lihat apa dia fungsi semutar. Fungsi semutar ni adalah penahan panas terik matahari. Okey. Ia juga boleh digunakan untuk mengesat peluh. Yang ketiga, kelengkapan pendekar. Okey. Dan yang terakhir melambangkan pekerjaan pemakai.
Biasa ni kalau murid-murid pergi ke negeri Terengganu, nelayan dia akan pakai semutar. Sebab di tengah lautan tu cuaca panas. Okey. Kan? Semutar datuk. Okey, kita akan berbual. Kita akan lihat perbualan di antara Hadif dan juga datuknya. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 73. Atuk, panasnya hari ni. Ya Hadif, cuaca panas boleh menyebabkan kepala kita berasa sakit. Betul Atuk, apakah kain di atas kepala yang Atuk pakai itu? Oh, ini namanya semutar. Semutar ini Atuk pakai sewaktu cuaca panas. Semutar merupakan lilatan kain di kepala. Mengapakah semutar Atuk menggunakan kain batik? Sebenarnya, semutar boleh terdiri daripada kain batik, kain pelekat atau kain lain yang sesuai. Apakah kegunaannya Atuk? Di sini, murid perlu mengisi tempat kosong. Okey, kita tinggalkan dulu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak Atuk? Okey, masih lagi tempat kosong. Jadi, murid perlu melengkapkan kedua soalan iaitu apakah kegunaannya Atuk. Okey. Untuk kegunaan semutar tadi ada sebelum ni. Okey, ada tentang fungsi semutar. Kita dah lihat info tentang fungsi semutar. Jadi, murid-murid boleh membina ayat. Ini cadangan ayat yang boleh dibina. Okey. Kegunaannya, apakah kegunaannya Atuk? Kegunaannya adalah untuk menutup kepala daripada terik matahari. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengesat peluh, menjadi kelengkapan pendekar dan melambangkan pekerjaan pemakai. Maklumat ni boleh didapati daripada fungsi semutar yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey. Apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak Atuk? Okey, tanjak ni kita belajar pada minggu lepas. Okey. Apakah perbezaan dia? Okey, cadangan jawapan. Perbezaan semutar dan tanjak dapat dilihat dari segi kain dan lipatan. Tanjak diperbuat dari kain songket, manakala semutar daripada kain batik dan kain pelekat. Okey. Ini adalah cadangan jawapan. Okey. Cikgu akan menghubungi murid untuk bertutur perbualan ini. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.